Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih kepada siapa yang live pada hari ini. Waalaikumsalam Kak Nur Aini, Puan Nur Aini bersama pada malam ini insya-Allah. Sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain join kelas pada malam ni. InsyaAllah kita tunggu sebentar. Mungkin ada sahabat-sahabat lain yang ingin mengikuti lagi. Kita tunggu. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ikuti. Siapa yang ikut pada malam ni boleh komenkan di ruangan komen, boleh siapa di situ. Assalamualaikum. Yang ada kat situ boleh tolong bagi tahu siapa yang berada di dalam bersama-sama dengan Ustaz insya-Allah. Baik, Alhamdulillah ini adalah kali seterusnya lah yang kita bersama-sama dalam kelas kita insyaAllah online. Sebelum ni kita bersama dalam PKP dahulu, kelas online kita dulu kita bersama masa PKP dulu. So sekarang ni oleh kerana kita PKPB pula kita di sekitar KL, Kuala Lumpur dan Selangor. Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor. Jadi insyaAllah oleh kerana kelas kita bercuti di center lah. Jadi kita hari ini kita bersama-sama dalam sesi kelas secara maya insya-Allah. Kita sesi kelas bersama secara maya insya-Allah. Jadi jangan lupa boleh sharekan video ini kepada rakan-rakan yang lain supaya kita dapat manfaat insya-Allah. So malam ni secara santai saja insya-Allah, tidaklah berat. Iaitu kita nak ulang kaji berkenaan dengan
makhraj huruf hijaiyah ataupun sebutan huruf hijaiyah. Dalam kelas kita ulang kaji ini, kita nak tengok secara ringkas dan mudah. Video kita kat sini. Nampak tak kat sini? Video kat sini. Dia punya kamera tu. Okay. So kita nak belajar ataupun kita nak ulang kaji. Ini bukannya sesi pembelajaran baru, tapi kita nak ulang kaji sedikit berkenaan dengan sebutan huruf hijaiyah. Okay. Mungkin kita dah biasa belajar huruf hijaiyah ni ataupun makhraj huruf. Tetapi mungkin dekat situ kita biasalah kadang-kadang lupa, kadang-kadang tertukar dan sebagainya. InsyaAllah sepanjang PKPB ni, lebih kurang seminggu lebih ni, InsyaAllah Ustaz cuba share sebanyak mungkin lah ataupun semampu mungkin untuk tajuk makhraj huruf hijaiyah ni. Sekurang-kurangnya kita dapat sedikit pengisian sepanjang cuti ataupun sepanjang kita PKPB ni, dan kita boleh manfaatkan ilmu ni insya-Allah. Kalau ada mungkin di situ ada anak-anak murid Ustaz yang kelas talaki, kelas tajwid dan sebagainya, pun sama-sama kita boleh ulang kaji insya-Allah. Okey. Baik, kita nak mula kelas kita insya-Allah. Dah sediakan pen ataupun kertas dan sebagainya, ataupun ada buku nota, boleh salin dan tanda. InsyaAllah saya akan pergi kepada lebih interaktif, iaitu saya gunakan slide dekat situ. Jadi sahabat boleh tengok dekat handphone masing-masing ataupun dekat laptop masing-masing kelas pada malam ini insya-Allah. Okey, siapa yang baru masuk, yang baru menyapa, boleh sapa di situ. Ataupun yang baru habis semayang, yang baru habis makan dan sebagainya, boleh sama-sama di situ lah insya-Allah. Okey. Baik, okey. Ustaz nak mula dah sekejap lagi. Sebentar Ustaz tengok dulu ada yang dan okey. Mungkin ada yang baru nak masuk. Okey, baik, Ustaz nak mula. Baik, so kita nak pergi kepada makhraj huruf hijaiyah. Makhraj huruf hijaiyah. Okey. Makhraj huruf hijaiyah ni ataupun disebutkan sebagai makhraj huruf. Bila belajar tajwid ni biasa kita akan belajar perkara ni dahululah, iaitu huruf makhraj huruf. Kenapa? Sebab untuk kita mengetahui sebutan yang betul apabila kita menyebut huruf-huruf hijaiyah, so kita kena tahu cara nak sebut. Kita kena tahu apa? Cara nak sebut. Cara nak sebut tu kita kena belajar. Kerana apa? Sebab huruf-huruf hijaiyah ni adalah huruf yang berasal daripada orang kata huruf daripada bahasa Arab. So bila bahasa Arab tu dia bukan macam kita yang kalau orang Melayu dia sebutan tu kita sebut tu terus kita sebut. Kan? Kita diajar ni cara sebut, dengar dan sebut terus. Tetapi kalau bahasa Arab, makhraj huruf hijaiyah ni dalam bahasa Arab ni dia ada tempat-tempat tertentu yang perlu kita tahu untuk sebut huruf tu. Sama ada di lidah, sama ada di kerongkong dan sebagainya. Jadi perlunya kita tahu cara nak sebut, nak menggerakkan lidah, nak menggerakkan bibir, nak menggerakkan gigi kita tu untuk mencapai ataupun mendapat sebutan yang tepat. Okay. Waalaikumsalam, Madrasah Baitul Hasanah. Ini Ustazah Maziah ni. Seterusnya Muhammad Adnan. Waalaikumsalam. Silakan masuk. InsyaAllah kita baru mula. Baik. Slide ni nanti Ustaz akan bagi, kalau siapa yang nak yang join kelas Ustaz secara online ni, Ustaz akan bagi slide ni untuk sebagai rujukan. Okey. Baik, kita tengok makhraj huruf hijaiyah. Boleh tengok dekat slide tu. Makhraj ni dalam bahasa Arab. Makhraj ni dia adalah bahasa Arab. Kalau orang belajar bahasa Arab, makhraj dia ada kata, orang kata dasar dia. Kata asas dia namanya kharaja.
Dalam bahasa Arab, kharaja. Kata asal ataupun kata dasar tu maksudnya keluar. Keluar. Kharaja maksudnya keluar. Kalau makhraj maksudnya tempat keluar. Contoh macam saya bagi contoh mudah faham ni, macam sajada maksudnya sujud. Sajada maksudnya sujud. Bila masjid tempat sujud. Masjid tempat sujud. Jadi tempat sujud apa? Masjid lah, tempat di mana dilaksanakan solat yang ada rukuk dan sujud di situ kan. Jadi kalau makhraj asal daripada perkataan kharaja maksudnya keluar. Kalau makhraj tempat keluar. Okay, tempat keluar. Okey, kita tengok maksud ni. Makhraj, tempat keluar ataupun tempat terhasil bunyi ataupun sebutan. Okey, untuk Ustaz mudahkan sikit lagi sebab kalau kita kata tempat keluar, kalau itu tempat keluar kadang orang tak faham. Macam mana tiba-tiba boleh keluar dekat situ? Kan? Dia punya kefahaman dia. Macam mana tiba-tiba boleh keluar kat situ? Jadi kita mungkin tak faham. Jadi untuk lebih mudah bahasanya kita kata tempat terhasil. Mana dekat tempat-tempat tertentu tu adalah lokasi terhasilnya jadinya bunyi huruf hijaiyah kita nak belajar ni. Okay, tempat keluar ataupun tempat terhasil bunyi ataupun sebutan huruf hijaiyah. Itu bahasa mudah. Okey, ataupun kalau kita boleh kata lebih mudah tu, bila kita sebut satu huruf, tak kira huruf apa, huruf ba, huruf ta, huruf sin, huruf jim, huruf ya dan sebagainya, dekat mana orang kata anggota ataupun anggota dalam mulut kita ni, lidah, bibir dan sebagainya, dekat mana yang berfungsi ataupun yang bergerak. Dekat situlah tempat keluarnya ataupun tempat terhasilnya bunyi ataupun sebutan huruf tersebut. Contoh, kita kata huruf ba. So, bila saya kata ba, ba, bibir Ustaz bergerak. Ba. Ustaz punya lidah bergerak tak? Ba. Lidah tak bergerak. Ba, lidah tak bergerak. Ataupun kerongkong bergerak tak? Ba, tak bergerak. Ataupun tidak. Kita tak gunakan kerongkong untuk sebut huruf ba. Kita gunakan bibir. So, kita gunakan bibir untuk menyebut huruf ba. Jadi, makhraj huruf ba adalah di bibir. Sebab apa? Sebab kita gunakan bibir untuk menyebut huruf ba. Ataupun terhasilnya sebutan huruf ba itu adalah di bibir. Nampak? Dia punya kaedah gitu. Nak bagi mudah faham lah. Contohnya huruf nun, an, na, an, hujung lidah, an kita kenakan dekat langit-langit depan tu. Hujung lidah, an. Jadi bila hujung lidah, apakah yang berfungsi kat situ? Lidah kita, iaitu di bahagian hujung. Jadi boleh kita katakan sebagai huruf nun makhraj dia di lidah, ataupun lebih spesifik lagi di hujung lidah. Nampak so kesimpulannya, masuk makhraj huruf makhraj ni maksudnya apa? Tempat di mana terhasilnya sebutan huruf tersebut, ataupun kalau kita sebut huruf tu anggota tu yang berfungsi untuk menyebut tu, ataupun anggota tu yang bergerak untuk menyebut huruf tersebut. Itu makhraj. Okey, huruf hijaiyah, kita tahulah huruf hijaiyah ni adalah huruf-huruf yang berada dalam Al-Quran lah, daripada alif sampai ya, alif batas sampai ya, huruf-huruf hijaiyah. Okey, boleh faham kat situ makhraj huruf hijaiyah. Okey. Madrasah Baitul Hasanah, semoga Allah merahmati. Saya nak slide. Bagi siap-siap dah email lah Ustaz Zamazia, insya-Allah. Saya ada beberapa lagi yang join, Ustaz Farhan pada situ. Okey, terima kasih kerana ikuti secara santai kelas ulang kaji sebutan huruf hijaiyah. Okey. Baik. Sebelum kita nak pergi kepada satu persatu makhraj hijaiyah, jadi saya nak cerita kat sini.
apakah bahagian-bahagian dalam mulut kita yang terlibat dalam menyebut huruf hijaiyah? Okay. Apakah bahagian dalam mulut kita ni yang terlibat apabila kita menyebut huruf hijaiyah? Okay. Kita tengok. Yang pertama adalah lidah. Lidah, of course, lidah adalah bahagian yang paling banyak berfungsi bila kita menyebut huruf hijaiyah. Cumanya lidah ni dia terbahagi kepada 4 bahagian. Lidah, boleh tengok dekat slide Ustaz tu. Lidah dia terbahagi kepada 4 bahagian. Okey, saya nak cuba show presenter view pointer, laser pointer. Okey, boleh tengok kat depan situ. Okey, struktur lidah. So lidah adalah bahagian ataupun anggota yang sangat berfungsi apabila kita menyebut huruf hijaiyah. Maknanya kalau tak ada lidah, boleh sebut tak huruf? Tak boleh lah. Tak boleh sebut lah. Sebenarnya. So mesti ada lidah lah kalau nak sebut. Kaedah tak boleh lah. Okey. So untuk bahagian lidah yang berfungsi ni, dia ada 4 bahagian. Ada berapa? Ada 4 bahagian yang terlibat untuk menyebut huruf hijaiyah. Baik. Yang pertama, hujung lidah. So hujung lidah, kita tengok yang color kuning itu adalah bahagian hujung lidah. Kuning. Hujung lidah maknanya dia tidak ambil semua sekali tau. Dia hanya pergi kepada bahagian depan ni sikit. Sampai situ. Tengok yang color kuning tu, yang Ustaz tunjuk pointer ni ya. Okey. Ujung lidah. Ini bahasa Indonesia ni ujung lidah. Sebenarnya hujung lidah. Okey. Hujung lidah, apakah huruf-huruf yang menggunakan hujung lidah ni? Banyak. Contoh huruf nun, n, huruf lam, l, huruf ta, at, ta, huruf tha, dal, huruf da, huruf ta. Itu antara huruf-huruf yang menggunakan hujung lidah untuk kita sebut huruf tu. Okey. Baik, seterusnya tepi lidah. Tepi lidah ni maksudnya bahagian sisi lidah. Tepi ataupun sisi, kiri ataupun kanan. Sisi lidah kiri ataupun kanan. Ni tepi sikit je. Okey. Baik, apakah huruf yang terlibat, antara huruf yang terlibat? Bukan saya ingat, bukan antara, satu-satunya huruf yang terlibat bila kita menggunakan sisi lidah ni, boleh menyebut dia adalah huruf dot. Huruf dot. Ba. Huruf dot ni cara sebut dia keluar daripada sisi lidah kiri atau kanan, diangkat gigi geraham sebelah atas kiri atau kanan. Nanti kita akan belajarlah cara sebutan huruf dot. Okey. So dia menggunakan sisi lidah ataupun tepi lidah kiri ataupun kanan, huruf dot. Ba, al ba, walau ba. Nampak? Boleh Okey. Baik, seterusnya yang ketiga, tengah lidah. Tengah lidah. Tengah lidah ni tengok kawasan yang tengah lidah lah, tengah lidah yang besar tu. Okey. Okey, apakah huruf yang gunakan tengah lidah untuk kita sebut dia? Adalah huruf ya. Ya, huruf jim, ja, huruf shin. Di tengah lidah. Itu antara huruf yang digunakan untuk menyebut digunakan huruf yang menggunakan tengah lidah untuk disebut. Baik, berang yang keempat, pangkal lidah. Pangkal lidah ni dekat hujung lidah ni, bukan hujung belah belakang tu, dia yang melekat dengan kita punya tengkuk tu lah kan. Dia pangkal lidah. Apakah huruf yang keluar ataupun yang menggunakan pangkal lidah untuk kita sebut? Iaitu huruf qaf. Huruf qaf, huruf kaf. Qa, ka, mustaqim, iyyaka na'budu. Ka, qa, nakhluqukum, khalaqa, qul a'udzu birabbil falaq. Contoh kan. So tu adalah huruf yang terhasil ataupun kita gunakan pangkal lidah ni untuk menyebut huruf tersebut. Okey, jadi sebenarnya
lidah ni adalah organ ataupun anggota yang sangat penting bila kita menyebut huruf hijaiyah. Sebab dia sangat berfungsi bila menyebut huruf tu. Okey. Dan perlu kita tahu di mana dia punya bahagian lah. Okey. Yang seterusnya, gigi. Gigi pun adalah anggota ataupun organ yang sangat penting bila kita menyebut huruf hijaiyah. Gigi. Cuba tengok struktur gigi tu. Kita ada gigi atas, kemudian kita ada gigi bawah. Gigi atas, gigi bawah. Okey, dekat bahagian gigi ni cuba tengok secara detail dekat situ. Ustaz, ni dah macam belajar sains ni Ustaz. Ya, memang sains sebab dia adalah melibatkan anggota organ kita. Sebab tu kita kena tahu dekat mana bahagian-bahagian yang perlu kita gunakan, perlu kita letakkan lidah ke ataupun kita punya sebutan tu dekat bahagian-bahagian yang tersebut lah. Okey. Baik. Waalaikumsalam Kak Rozia. Okey, dah masuk insya-Allah. Kita baru start ni insya-Allah. Terus struktur gigi. So gigi kita ada yang depan sekali ni namanya gigi kacip. Gigi kacip yang dua atas dan dua bawah. Gigi kacip. Gigi kacip ataupun disebut juga gigi gunting pun boleh juga, ataupun gigi kapak. Gigi kapak. Kenapa orang kata gigi kapak? Kenapa orang kata gigi gunting? Kenapa orang kata gigi kacip? Sebab gigi ni berfungsi untuk kalau makanan tu dia memotong makanan, mengoyakkan makanan, memotong makanan. Disebut gigi kacip ataupun gigi gunting ataupun gigi kapak. Tiga-tiga tu samalah lebih kurang. So gigi kacip atau gigi kapak atau gigi gunting kat depan ni, apakah huruf yang terlibat kat situ? Ada contoh huruf nun, bukan huruf nun, huruf ta, atta, huruf tha, po, dal, huruf dal pun melibatkan disebut. Kita kena dekat situ. Huruf zai, sin, huruf sad pun adalah huruf-huruf yang melibatkan gigi kacip ataupun gigi gunting ataupun gigi kapak. Waalaikumsalam Puan Noriza dan Puan Hayati. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah masuk. Okey, sekarang ni kita sampai kepada struktur ataupun bahagian gigi. Bahagian-bahagian yang penting bila kita menyebut huruf hijaiyah. Okey. Baik, gigi kacip ataupun gigi gunting ataupun gigi kapak. Ingat tu tiga-tiga tu kalau dengar istilah-istilah dalam tajwid ke, dalam kitab tajwid ke, sebut gigi kacip, gigi gunting, gigi kapak adalah gigi yang sama lah. Okey, boleh. Seterusnya gigi taring. Gigi taring ni sebelah gigi kacip ni ada dua situ. Gigi taring ni ada huruf-huruf yang dia punya sebutan tu kena sampai gigi taring tu ada juga. Tapi kebanyakan gigi kacip lah. Ke atas bawah sama, kemudian ada gigi geraham kecil dan gigi geraham yang besar. Gigi geraham ni gigi yang tempat kita kunyah tu. Kiri dan kanan, kiri kanan ni atas bawah. Tempat kita kunyah. Namanya gigi geraham, kita kunyah. Bila kita makan, makanan tu kita potong daripada menggunakan gigi kacip, gigi taring tu, bila kita tolak pergi ke gigi geraham kita kunyah. Kan? Itu apa ni kita selalu buat tu, tapi kadang kita tak perasan, kita tak tahu. Ustaz, saya ni makan je Ustaz. Baik, itu fungsi dia sebenarnya. Jadi gigi juga adalah bahagian yang penting apabila kita menyebut huruf hijaiyah. Okey. Ustaz, apa lagi bahagian yang penting menyebut huruf hijaiyah? Ada, iaitu bibir. Bibir, tapi bibir ni dia tidak complicated sangat macam gigi ataupun lidah. Bibir dia atas bawah. Contoh huruf ba, huruf fa, huruf mim, kan? Itu bahagian bibir. Jadi bahagian bibir ni dia tidak terlalu rumit lah untuk kita faham. Cumanya saya nak terangkan tadi, maknanya bahagian lidah kita ada 4 bahagian: hujung, tepi, tengah dengan pangkal. Ingat hujung, tepi, tengah dengan
pangkal. Setiap daripada bahagian tu ada huruf-huruf yang tertentu apabila kita menyebut. Hujung lidah lain, tepi lidah lain, tengah lidah lain, pangkal lidah boleh. Jadi benda ni kita faham sebab bila nanti saya sebut keluar daripada tengah lidah, so kita boleh bayangkan tengah lidah kat mana. Bahagian tengah. Keluar daripada hujung lidah yang ditekan ke contoh hujung lidah yang ditekan ke gusi gigi gunting sebelah depan contoh kan. So hujung lidah maknanya hujung lidah saja kita gunakan. Tepi saja. Kalau pangkal bahagian belakang tu lah. Okay. Sama juga kalau gigi kena yang gigi gunting, gigi geraham. So ada lagi gigi yang perlu kita tahulah kedudukan dia dekat mana untuk memudahkan kita menyebut huruf hijaiyah. Ada orang tanya Ustaz, kalau tak ada gigi macam mana Ustaz? Ni soalan payah ni. Kan? Ustaz, kalau tak ada gigi macam mana kita sebut huruf hijaiyah ni Ustaz? Kan? Contohnya orang yang mungkin dah tak ada gigi kan, gigi depan ke kan. Okey. Kalau tak ada gigi boleh tak sebut huruf hijaiyah? Boleh. Boleh. Bukan bermakna tak ada gigi ni terus tak boleh baca Quran. Tidak. Boleh. Cumanya mungkin sebutannya tidak sesempurna orang yang ada gigi. Jadi Ustaz, macam mana hukumnya Ustaz? Kalau sekiranya tak ada gigi tu, tak ada masalah. Okay? Sebut bacaan tu mengikut kemampuan kita. Mengikut kemampuan kita. Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam surah Al-Baqarah tu Allah tidak membebankan seseorang tu mengikut apa yang di luar kemampuan. Maknanya kalau dia tak boleh sebab dia tak ada gigi, sebab tak ada gigi tu mungkin sebab faktor umur dan sebagainya. Jadi bila faktor umur, benda tu di luar kawalan kita, di luar kemampuan kita. Jadi kita sebutlah huruf, contoh kalau kita sebut huruf tu perlukan kena dekat gigi tu. So sebut ibarat adalah gigi kat situ. Walaupun tak ada kan, tapi ibarat ada gigi kat situ. Jadi mungkin sebutan tidak berapa sempurna lah, tetapi kita dah cuba untuk menyebut dengan baik, maka Allah akan faham dan Allah akan terimalah kita punya sebutan tu lah, bacaan tu. Jangan risaulah, tidak berdosa sebab itu di luar daripada kemampuan kita. Sama juga contoh kalau orang yang lidah dia pendek. Ada juga Ustaz, ada macam saya ni ada jumpa orang yang lidah dia pendek. Boleh tak sebut? Dia tak sebut huruf ra, kadang-kadang susah. Okey. Sama juga orang yang lidah pendek pun dia adalah di luar kemampuan dia sendirilah. Allah yang menjadikan begitu. Dia adalah di luar kawalan ataupun di luar daripada kita punya kemampuan lah. Jadi sebut je sebutan tu. Selebihnya kita serah kepada Allah SWT lah. InsyaAllah Allah tahu semua kelemahan ataupun kelebihan seseorang manusia lah, insyaAllah. Okey, baik, sambung sikit lagi. Okey, ada 5 makhraj huruf hijaiyah. Malam ni kita tak habis semua sekali. InsyaAllah saya pergi sikit-sikit lah. Kalau kita belajar banyak-banyak pun takut pening kepala. Okey, 5 makhraj huruf hijaiyah ini yang disepakati oleh ramai qurra ataupun imam-imam, sebab ada juga pandangan-pandangan mengatakan banyak makhraj huruf lagi secara detail lagi banyak, tapi kita bagi pada yang masyhur ataupun yang popular, iaitu 5. Rongga kerongkong pertama, yang kedua rongga mulut, yang ketiga rongga hidung, yang keempat lidah, dan yang kelima 2 bibir. Okey, baik. Dekat mana bahagian-bahagian tu kita tengok secara lalu. InsyaAllah Ustaz akan explain satu persatu, huruf by huruf sepanjang kelas kita nanti, insyaAllah kita ulang kaji. Okey, yang pertama hidung. Hidung kita ada gambar depan ni, boleh nampak ini struktur kita punya kepala kita yang telah dipotong dua.
dia punya orang kata, dia punya struktur tu kan. Okey, yang atas ni hidung dalam bahasa Arab disebut khayshum. Istilah dalam tajuk dalam bahasa Arab sebut khayshum, iaitu bahagian hidung. Okey, atas ni. Maknanya start daripada dia rongga hidung dekat kita punya batang hidung ni kat situ. Kemudian kita ada rongga mulut. Rongga mulut sini al-jawf, rongga mulut. Rongga mulut ni kat mana? Di antara lidah dengan langit-langit. Okay. Langit-langit atas dengan lidah kat bawah. Di antara lidah dengan langit-langit, itu rongga mulut. Okay. Nanti kita tengok satu persatu huruf yang keluar kat situ lah, jangan risau. Kemudian kerongkong al-halqa. Kerongkong al-halqum ataupun halqum disebut sebagai halqum, iaitu start daripada tekak kita ni sampai ke bawah, halqum, al-halq. Kemudian lidah al-lisan. Al-lisan bahasa Arab dia al-lisan, lidah kita ni lah, lidah. Selain kita tengok lidah ada pangkal, ada tengah, ada hujung, ada tepi dan sebagainya. Dan yang terakhir bibir mulut, dua bibir mulut, asy-syafatain. Syafatani ataupun syafatain. Tain tu maksud dua. Bibir, dua bibir, atas dan bawah. Sebab kita menggunakan dua-dua bibir, atas dan bawah. Tidak guna satu je, kita guna dua, atas dan bawah. Okey, so ada 5 makhraj. Yang pertama hidung, khayshum. Yang kedua rongga mulut, al-jawf. Yang ketiga kerongkong, al-halq. Yang keempat lidah, al-lisan. Dan yang kelima asy-syafatain, bibir, dua bibir mulut. 5 bahagian makhraj, yang mana dekat setiap daripada makhraj ni, 5 tempat ni, dia ada huruf-huruf yang tertentu apabila kita menyebutnya. Begitu. Okey, boleh faham ke? Ada soalan nak tanya? Ustaz stop dulu kat situ. InsyaAllah kita sambung pada hari esok. Jangan lupa. Kalau ada soalan boleh tinggalkan di ruangan komen. Soalan nak tanya? Waalaikumsalam Puan Hayati Ismail. Capricorn. Cik Capricorn ke Puan Capricorn ni? Waalaikumsalam. Terima kasih kerana join. Alhamdulillah. Okey, ada soalan ke? Ada soalan boleh tanya di bahagian komen. Kalau tak ada, insyaAllah boleh, kalau ada soalan ataupun yang nak tanya tu boleh simpan dululah hari ni. Esok boleh tanya sekali dalam waktu silsilah kita pukul 9 hingga 9.30 malam. Boleh ajukan di situ insya-Allah. So Ustaz akan jawab sepanjang silsilah ini insya-Allah. Okey. Baik. Ada ya? So kalau tak ada saya ingat kita berhenti dulu situ. Kita tangguh bukan kita berhenti, kita tangguh dulu. InsyaAllah sambung pada hari esok. Seperti biasa jam 9 malam untuk kita belajar ataupun ulang kaji sebutan huruf hijaiyah insyaAllah. Baik. Okey. Baik, jangan lupa esok seperti biasa 9 malam. Terima kasih kepada yang join, Puan Nurani, siapa lagi tu? Madrasah Baitul Hasanah, Encik Adnan, Puan Hayati, Kak Roziah dan Puan Capricorn, Puan Nuriza dan sahabat-sahabat lain insyaAllah. So insyaAllah kita jumpa pada hari esok. Oh, Encik Kabir pun ada Alhamdulillah Encik Kabir. Lama tak jumpa Encik Kabir. Start kuarantin 14 hari. Lepas tu mengajar 2 hari, terus kena PKP balik. So tak sempat nak join kelas hari Khamis kan. Okey, baik, kita jumpa hari esok insyaAllah. Kalau siapa yang nak slide ni bagi tahu saya akan bagi by email. Nanti letaklah di ruangan komen insyaAllah. Okey, Encik Fahmi pun ada. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, Encik Fahmi. InsyaAllah boleh join, free join setiap hari sehingga habis PKP di jam 9 malam. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.